Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk malam ni Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram yang berlaku kepada seorang gadis, yang mana kisah ni berkait rapat dengan penanggal ataupun balan kuasa 2. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah kali ini, Pika nak ucapkan terima kasih kepada Najwa Thomas kerana sudi untuk kongsikan tentang kisah seram yang berlaku dekat dia di Sabah. Menurut dia, sekarang dia berusia 26 tahun dan kejadian seram ni sebenarnya berlaku dekat dia masa dia SPM. 26 tahun, SPM 17. So maksudnya hampir 10 tahun lah kan dulu kejadian ni berlaku. Dan sebenarnya kisah ni berlaku di ambang malam tahun baru. Sebelum kita jump into cerita kali ni, Najwa ni ada bagi tahu yang sebenarnya dia ni duduk dekat satu kawasan perumahan. Dan taman perumahan ni pula terletak dekat satu daerah kecil yang diberikan nama Kemabung. Untuk pengetahuan korang juga, sebelah kawasan perumahan ni dia ada beberapa buah kampung tau. Selepas tu si Najwa ni pernah dengar lah cerita-cerita kan daripada orang ni yang mengatakan bahawa ada orang dekat kampung-kampung sebelah ni yang mengamalkan ilmu hitam. Yang mana kata mereka yang mengamalkan ilmu hitam tu bila waktu malam je kan, dia akan keluar merayau-rayau. Tapi bukan dia yang keluar, kepala dia je yang akan keluar merayau-rayau. Antara cerita seram popular yang berlaku dekat kawasan perumahan tu adalah satu kisah ni yang mana kata dia berlaku dekat kawasan perumahan dekat-dekat dengan tempat perumahan Najwa ni. Kata dia dekat kawasan perumahan tu, salah satu rumah tu adalah rumah cikgu dia. Cikgu Zarina ni masa tu dia duduk dengan suami dia. Dan masa tu pula cikgu Zarina ni dia mengandung. Ada satu kejadian seram yang berlaku yang mana kata mereka, diorang ni nampak ada usus berjuntai dengan lagi satu nampak macam ada kesan darah dekat ampayan betul-betul dekat bawah kolong rumah diorang. Untuk pengetahuan korang, rumah dekat taman perumahan ni dia macam ada tiang tinggi tau. Jadi dekat bawah kolong rumah tu diorang boleh park kereta semua. So dekat sini mungkin mereka ni percaya yang apa yang diorang nampak usus terjuntai dengan darah tu semua adalah perbuatan balan kuasa 2 tu lah. Kata dia tak boleh nak sebut nama betul-betul sebab benda tu macam menyeru makhluk tu datang dekat diorang. Tu mungkinlah kepercayaan diorang ke macam mana kan. So kata si Najwa ni sebenarnya kejadian yang berlaku dekat rumah cikgu Zarina tu tadi dekat je juga dengan rumah dia ni. Dan masa tu rumah cikgu Zarina ni sebenarnya dia macam dekat kawasan-kawasan hutan tau. Dan sebelah kawasan hutan tu pula adalah kawasan perkampungan yang mana orang percaya ada orang kampung tu yang mengamalkan ilmu hitam tu. Jadi dekat sini mereka turut percaya jugalah yang mungkin apa yang diorang nampak balan kuasa 2 tu adalah datangnya daripada si pengamal ilmu hitam dekat kampung sebelah tu. Masa ni si Najwa ni dia sekadar dengar cerita kawan ke macam tu je lah kan. Dia tak percaya sangat lah dengan makhluk tersebut. Sampailah ada satu kejadian yang menimpa dekat si Najwa ni yang menyebabkan dia percaya tentang kewujudan makhluk tersebut. Kata Najwa, kisah ni sebenarnya berlaku tahun 2013 nak masuk 2014. Kan ambang tahun baru kan. Masa tu jam menunjukkan lebih kurang pukul 12.30 malam. Dan masa ni si Najwa ni sebabkan tengah malam tahun baru biasanya kan ada bunga api semua kan. Mak ayah dia dah tidur dah dekat bilik sebelah. Dan masa ni si Najwa ni pun selaklah langsir tingkap dia tu kan. Sebab dia kata dia nak tengok bunga api. Lagi pula daripada tingkap bilik dia ni memang dia boleh nampak tau daripada jauh ada bunga api semua. Memang cantik lah. Masa si Najwa ni tengah duk syok tengok bunga api semua tu kan. Sekali pandangan dia ni terpaku dekat satu objek yang tengah melayang-layang dekat kawasan perumahan tu. Kata si Najwa, mula-mula dia ingatkan benda tu adalah bunga api. Tetapi bila diperhatikan betul-betul, benda tu sebenarnya seperti berbola api. Dan dekat bawah benda tu pula macam ada sesuatu yang terjuntai. So bila diamati betul-betul dengan bentuk benda tu yang memang bukan bunga api, tetapi adalah satu objek yang mana dia ni macam api tetapi ada benda dekat bawah terjuntai.
So masa ni, terdetiklah dalam hati si Najwa ni, adakah benda yang dia nampak tu sebenarnya adalah balan kuasa 2? Sebenarnya dia kata dia terpaksa sebut balan kuasa 2 sebab mengikut kepercayaan masyarakat diorang dekat sana, diorang tak boleh nak sebut nama penuh tau benda tu. Sebab kata dia macam seolah-olah menyeru benda tu untuk datang dekat dengan diorang. Jadi kebiasaannya memang diorang gunakan nama lain lah bagi makhluk tu. Masa tu si Najwa ni cakap dia memang terkejut lah dengan apa benda yang dia nampak tu. Sebab sebelum ni dia tak percaya sangat pun dengan kisah-kisah yang orang duk cerita semua tu kan. Sebab dia belum lagi nampak benda tu depan mata kepala dia sendiri. Dan sekarang bila dia nampak benda tu terus dia rasa takut tau. Kemudian dia pun ambil phone dan dia pun bagi tahulah dekat kawan dia ni lagi seorang nama Mira. Dia bagi tahulah benda yang dia nampak tu semua. Masa ni walaupun takut, dia tak bagi tahulah dekat mak dia yang tidur dekat bilik sebelah tu kan. Sebab dia tak naklah ganggu mak dia. Lepas tu si Mira ni cakaplah dekat si Najwa ni, relax lah kan, jangan takut sangat. Sebab takut nanti bila terlampau takut, benda tu boleh menjadikan ataupun boleh membuatkan si Najwa ni jadi histeria. Dan lagi mengejutkan, si Mira ni cakap memang betul lah sebenarnya apa yang dilihat oleh Najwa tu adalah makhluk tersebut. Sebab kata dia bukan Najwa seorang je yang boleh nampak benda tu. Sebab tadi pun masa mak si Mira ni keluar untuk bagi makan kucing, mak Mira ni pun nampak juga makhluk yang sama. Duk terbang dekat kawasan perumahan tu. Masa ni kan bila dia dengar je si Mira tu cakap macam tu, memang dia takut lah kan. Dia cubalah untuk tidur tapi Alhamdulillah lah dia bolehlah melelapkan mata sampailah ke pagi. Maksudnya dia sekadar nampak benda tu macam tu je. Cumanya yang buatkan dia terkejut adalah sebab sebelum ni dia sekadar macam dengar bila orang cerita kisah tu kan macam gitu je lah. Tapi sekarang bila benda tu betul-betul muncul depan dia, barulah dia tahu betapa seram dan menakutkannya benda tu kan. Perasaan takut tu macam mana. Jadi bila dia bangun pagi tu, dia pun teruslah bagi tahu dekat mak dia ni apa yang dia nampak semalam tu kan. Lepas tu mak dia ni pun macam takut jugalah bila dengar anak dia cerita dia nampak balan kuasa 2 tu kan. Tapi mak dia pun cakap lah dekat si Najwa ni, tak apalah mungkin si balan kuasa 2 tu pun nak sambut New Year juga. Jadi masa tu bila dah kejadian tu macam agak panas lah kan, lebih kurang. Biasalah kan kita akan buka lah cerita apa yang berlaku semalam apa semua. So si Najwa ni pun bagi tahulah dekat lagi salah seorang kawan dia ni. Nama kawan dia tu Amir. Dia cakap lah dekat Amir ni apa yang dia nampak malam tahun baru tu masa dia nak tengok, katanya nak tengok bunga api. Tapi sekali nampak balan kuasa 2 tu kan. Dan lagi mengejutkan ialah bila Amir pun buka cerita yang sama juga. Rupa-rupanya Amir ni pun turut boleh nampak benda tu. Menurut kisah si Amir ni pula, dia kata masa tu malam tahun baru tu dia dengan geng-geng motor dia ni tengah duk melepak tau dekat satu kawasan lah kan. Biasalah melepak kawasan kampung ni macam mana kan. Tengah duk melepak tu sekali diorang ni nampak ada sesuatu terbang tau dekat celah-celah pokok. Bila diamati, mula-mula ingatkan macam bunga api, lebih kurang macam tu lah. Tetapi bila lama-lama dia orang perhati dekat benda tu, barulah dia orang perasan yang benda yang terbang tu sebenarnya adalah berbola api. Korang bayangkan je lah, geng-geng Amir ni mula-mula nampak macam ada benda menyala kan di sebalik celah-celah pokok kelapa tu. Tapi bila lama-lama tengok, rupa-rupanya berbola api yang terbang melayang dekat kawasan tu. So disebabkan oleh diorang yang terkejut dengan benda yang diorang nampak tu, terus semua ni cabut lari. Geng-geng melepak ni semua cabut lari malam tu. Dan pada masa yang sama juga diorang ni tak sangka lah yang sebenarnya pada malam tahun baru tu ramai mangsa-mangsa ni yang nampak makhluk tu, nampak balan kuasa 2 tu. Si Najwa ni pun nampak, yang si Mak Mira pun nampak. Lepas tu Amir and the gang ni pun nampak benda sama. Dan mereka yakin yang sebenarnya apa yang diorang nampak tu bukan bunga api tetapi berbola api. So dekat sini, sebenarnya dekat masyarakat Sabah ni memang sangat terkenal kan dengan balan kuasa 2 tu. Dan jarang sebenarnya dapat cerita-cerita daripada sebelah Sabah ni kan. So Pika nak ucapkan terima kasih lah kepada Najwa Thomas sebab sudi untuk hantarkan email dekat Pika untuk kongsikan kisah kali ni. So, kat sini siapa orang Sabah yang mungkin pernah lah mengalami pengalaman yang lebih kurang sama ataupun yang mungkin lebih seram ke, bolehlah korang kongsikan kisah korang dekat komen di bawah. So, apapun itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share and like dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller.
So, itu sahajalah video pick up untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.